InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana berkat dan izin limpah kurnianya dapat lagi kita berkumpul pada hari ini secara atas talian dalam majlis Minggu Mesra Siswa 2020-2021 kemasukan ijazah sarjana muda. Para mahasiswa sekalian, slot pada pagi ini merupakan sesi taklimat daripada pihak Pusat Pembangunan Holistik Pelajar atau dikenali sebagai PPHP. Untuk itu, kita akan mendengarkan taklimat daripada Puan Khairina, Timbalan Pengarah Pusat Akademik Pembangunan Holistik Pelajar. Dengan ini, majlis mempersilakan Puan Khairina untuk menyampaikan taklimat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya Puan Nur Khairani binti Abdul Rawi mewakili Pusat Pembangunan Holistik Pelajar, pejabat TNC HEPA. Hari ini kita akan memberikan serba sedikit maklumat kepada semua pelajar baru berkenaan dengan Pusat Pembangunan Holistik Pelajar. So, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar ni berada di bawah pejabat TNC HEPA. TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Okey. Apa yang pelajar perlu tahu ialah PPHP ni adalah satu pusat yang menguruskan co-curriculum berkredit untuk semua pelajar UNIZA. Okey. Yang mana co-curriculum berkredit ni adalah satu kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar sama ada diploma ataupun ijazah. Okey. So saya ada sediakan sedikit slide untuk pelajar sama-sama tengok seiring dengan apa yang saya terangkan nanti. Berkenaan dengan PPHP itu sendiri dan apa yang diuruskan dalam fungsi utama yang ada di PPHP itu sendiri. Okey. So untuk makluman semua pelajar, PPHP ni ada 16 orang kaki tangan. Okey, yang mana 15 orang berada di kampus Kaum Badak dan seorang berada di kampus Besut. Okey, yang kita panggil sebagai penyelaras co-curriculum kampus Besut. Okey. Pelajar jika berada di dalam kampus boleh sahaja datang ke PPHP ni pada bila-bila masa. Maksud saya pada hari bekerja lah. Kita buka setiap hari daripada 8 pagi hingga 4.45 petang dan kita rehat 1 jam, jam 1 hingga pukul 2 petang. Okey. So ini adalah struktur organisasi umum PPHP. Kita ada pengarah iaitu Dr. Abdullah Ibrahim dan dibantu oleh 2 timbalan pengarah iaitu saya sendiri di bahagian akademik, saya timbalan pengarah akademik, dan kita ada seorang lagi timbalan pengarah iaitu Dr. Zariza Zuhaili yang akan membantu anda semua dari sudut aktiviti. Okey, saya punya fokus adalah kepada co-curriculum berkredit, segala bentuk pengurusan, pelaksanaan, penilaian dan sebagainya yang berkaitan dengan kursus co-curriculum berkredit adalah di bawah unit saya. Okey, dan kami dibantu oleh penyelaras kampus Besut yang saya mention tadi, Cik Helmi Sajili. Beliau berada di sana, lokalitinya di kampus Besut ya. Spesifiknya Cik Helmi ini adalah pensyarah di Fakulti Biosumber, FBIM kita panggil di kampus Besut. Dan kita ada Encik Muhammad Rahim atau kita kenali sebagai Ustaz Rahim yang akan membantu dari segi penyelarasan data dan juga jaminan kualiti. Beliau juga merupakan penyelaras data dan jaminan kualiti di peringkat HEPA. Okey. Dan kita ada penolong pendaftar kanan Cik Wan Syahrin yang bertanggungjawab dalam perihal pentadbiran. Maksudnya jika ada sebarang kerosakan dekat store administration lah. Okey. Yang ini akan diuruskan oleh Cik Wan Syahrin. Okey. Dan kita ada beberapa orang pegawai lain, kaki tangan lain yang akan membantu, iaitu penolong pegawai takbir itu Puan Nur Azura, yang beliau juga akan banyak berurusan dengan pelajar.
pembantu takbir kanan Puan Wasmiyah ataupun semua orang panggil Kak Noh. Okey, yang ni akan menguruskan bila pelajar nak buat projek nanti. Nanti bila anda ambil kursus kurikulum berkredit ni, anda akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan, dan base kepada kumpulan anda tu, anda akan mungkin mencadangkan projek untuk memenuhi keperluan kursus kurikulum berkredit. Okey. Jadi ni antara kaki tangan yang anda akan hubungilah. Lepas tu kita ada Cik Farhan. Cik Farhan ni memang spesifikalinya di unit akademik. Cik Farhan ni lah yang banyak tahu dari segi pendaftaran, manual. Jika ada masalah sebarang masalah berkaitan dengan pendaftaran kurikulum, so boleh berhubungan saya atau Cik Farhan lah. Lepas tu ada Cik Hanafi. Cik Hanafi ni banyak dari segi teknikal lah. Dan juga pengumpulan bahan-bahan yang disediakan oleh pelajar. Kita ada Cik Amar. Cik Amar fokus dia adalah kewangan. So apa-apa saja berkaitan kewangan nanti, contohnya bila pelajar-pelajar buat program dan ada bajet tertentu yang diluluskan, so perlu buat LO ke, perlu buat tuntutan semula dan sebagainya, Cik Amar ni akan membantulah. Dan kita ada Cik Nizam yang akan membantu dari segi pelaksanaan. Okey, biasa Cik Nizam ni tugasannya banyak juga dengan pelajar, seperti jika pelajar perlukan barang-barang di store dan sebagainya, Cik Nizam akan membantu. Lepas tu jika pelajar perlu menempah bas, menempah dewan, menempah tempat-tempat tertentu, Cik Nizam juga akan membantu ya. Dan kita ada pembantu operasi Cik Alias yang bertanggungjawab bab-bab surat menyurat dan sebagainya, serta Cik Halmizi yang memang khusus untuk menolong pelajar juga dalam hal-hal berkaitan dengan keperluan khusus ya. Okey, itu secara ringkasnya kaki tangan yang ada di PPHP. So pelajar kena tahu kaki tangan mana yang nak dihubungi untuk tugasan-tugasan tertentu ataupun untuk hal-hal tertentu. Dan suka saya ingatkan nanti untuk pelajar semester 1 ni, pelajar baru degree ni, penting ya, anda semua tahu siapakah person in charge, PIC yang kita kenali sebagai PIC untuk kursus anda. Make sure, pastikan anda tahu anda ni berada dalam kelas mana, kumpulan mana, siapa fasilitator anda, tu perlu tahu. Tu sangat-sangat penting. Jangan tunggu saat akhir, sebab ada kes pelajar kita dah bagikan kelas dia, dah bagikan fasil dia, tapi sebab dia tak ambil tahu, dia tak hadir ke kelas, menyebabkan dia dianggap gagal sebab tidak memenuhi aktiviti-aktiviti pentaksiran yang telah dijadualkan untuk kelas dia. Okey, so nanti kita akan ada perjumpaan khas bersama PPHP ni secara FB Live juga, sebab kekangan kita tak boleh berada di lokal yang sama, kita tak boleh berhimpun. Jadi kita akan adakan satu slot khusus hanya untuk membincangkan kursus kurikulum kredit pada 28 hari bulan Oktober, insyaAllah 28 hari bulan Oktober 2020. Channelnya dan juga masanya saya akan umumkan dalam Telegram yang semua pelajar baru tu adalah. Saya ada juga kat dalam sana. So don't worry. So anything yang saya perlu sampaikan pada anda semua, saya akan masukkan dalam Telegram. Dan kehadiran akan diambil pada 28 Oktober tu nanti akan ada satu borang edaran khas untuk mengambil kehadiran pelajar. Okey, dan dianggap kehadiran ke kelas. Alright? Okey, mungkin boleh tunjukkan slide seterusnya ya. Okey, saya cerita sikitlah susul galur PPHP ni. Macam mana PPHP ni boleh tertubuh. PPHP ni sebenarnya kalau dulu masa zaman saya belajar, for your information, saya pun bekas belajar di sini. Okey, jadi masa zaman saya belajar dulu tak ada nama pusat kurikulum ke, tak ada nama pusat pembangunan holistik pelajar pun. Tetapi bermula 2007 pengurusan mula melihat kepentingan kurikulum ni perlunya satu tempat untuk menguruskan kursus kurikulum ni. Jadi telah tertubuhlah pusat kurikulum yang di bawah tanggungjawab Dekan HEPA pada waktu itu.
Tapi setelah melalui beberapa fasa transformasi, perubahan, penambahbaikan dan sebagainya, pada tahun 2013 Pusat Kurikulum itu telah ditukar nama kepada Pusat Pembangunan Holistik Pelajar atau ringkasnya PPHP, tapi masih lagi di bawah tanggungjawab Timbalan Naib Chancellor HEPA. Okey, so dari segi orang kata sejarah dia tak adalah berubah banyak sangat dari segi portfolionya, cuma nama dia berubah. Dan pengarah PPHP yang pertama adalah Encik Syahzul Azimin daripada FBK, Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Daripada lama beliau menerajui pusat kurikulum ni, iaitu daripada 2007 hingga 2014. Dan selepas Encik Syahzul, Prof Madya Dr. Razali telah mengetuai Pusat Pembangunan Holistik Pelajar selama 2 tahun, dan kemudian telah diserahkan ke bawah tanggungjawab Encik Salman bin Lambak yang memangku. Pada waktu itu tak ada calon untuk mengetuai. Jadi pada masa itu Encik Salman bin Lambak memangku sekejap pengarah, dan barulah kepada pengarah yang sekarang, iaitu Dr. Abdullah bin Ibrahim. Beliau mula menjadi pengarah daripada 2018 hingga sekarang lah. So di PPHP kita ada 2 khidmat teras yang pelajar perlu tahu, iaitu kita ada khidmat akademik dan khidmat akademik dan kemahiran insaniah, yang sebagaimana saya bagi tahu tadi lah, yang mana setiap unit itu diketuai oleh seorang timbalan pengarah. Okey, so akademik di bawah timbalan pengarah akademik buat masa sekarang saya lah. Okey, so fungsinya akademik ni kita akan merancang penawaran kursus kurikulum berkredit, sama ada yang sedia ada. Sedia ada ni untuk mereka yang berpackage, yang ambil beruniform biasanya. Okey, yang beruniform, so dia biasanya akan attach dengan kita lama sikit lah. Dia lebih kurang dalam paling lamanya 3 tahun, iaitu 6 semester. Dan kita ada yang paling pendek ialah 3 semester untuk pelajar diploma. Okey, dan kita akan menguruskan pendaftaran kurikulum berkredit. Kita akan mengawal selia pengajar dan juga proses pembelajaran semua kursus KKB yang kita tawarkan, termasuk facilitator kita juga yang akan buat pemilihan. Lepas tu dari segi penilaian, pada peringkat akhir, penilaian pengajaran dan pembelajaran, penilaian pelajar itu sendiri dapat grade apa selepas tu, itu pun diuruskan oleh unit akademik. Okey, sehingga kini saya menguruskan 105 kursus kurikulum berkredit. Okey, yang kita tak tawar sekaligus, tapi maksudnya ada selang gantinya. Tapi itulah jumlah keseluruhan kursus kurikulum berkredit yang ada di bawah unit akademik. Okey, sementara di bawah unit kemahiran insaniah atau TKI, kita panggil TPKI, Timbalan Pengarah Kemahiran Insaniah, sekarang Dr. Zariza Suhaili. Okey, so fungsi dia banyak kepada merancangkan aktiviti-aktiviti untuk proses-proses melengkapkan kurikulum berkredit. So aktiviti yang dirancang termasuk aktiviti yang wajib, aktiviti tambahan, dan aktiviti-aktiviti yang diarahkan oleh universiti dari masa ke semasa. Okey, boleh dikatakan unit kemahiran insaniah ni dia akan handle semua aktiviti, sama ada dia berkredit ataupun tidak berkredit. Okey, dan fungsi utama juga unit aktiviti akan mengurus selia semua badan uniform yang ada di UNIZA. Okey, kita ada 7 badan uniform, 5 di peringkat ijazah dan 2 di peringkat diploma. So kedua-dua bahagian ini diuruskan oleh unit aktiviti. Unit aktiviti juga akan mengurus dan merancang dan menguruskan kewangan PPHP, termasuk mendapatkan perolehan dan mengurus peralatan PNP dan juga bukan PNP yang ada di PPHP. Okey, dan aktiviti juga, unit aktiviti juga mengambil cakna dari segi pembangunan infrastruktur, kalau perlu kepada penambahbaikan kem. Sekarang ni pun kita dalam usaha membangunkan kem baru di kampus Besut. InsyaAllah kawasan sangat luas, sangat sesuai untuk beraktiviti.
kita juga ada kem merang yang sedia ada, kem merang je. Kem merang ni semua pelajar berhak guna. Okey, mohon saja kalau ada kekosongan kita akan bagi pelajar guna secara percuma. Itu istimewanya di UNIZA ni. Cuba tanya dekat universiti lain, ada tak kem yang disediakan dengan percuma? Ada kem tapi kadang-kadang tak diberi secara percuma tetapi kena bayar. Okey, walaupun pelajar universiti itu sendiri. Okey, so di UNIZA kita ada kem yang kita sediakan untuk pelajar dengan kemudahan yang sangat lengkap yang pelajar boleh gunakan secara percuma pada bila-bila masa yang free lah. Maknanya kalau tiada tempahan di kem tersebut, pelajar boleh pakai. Dan kita ada juga kem di Kenyir. Okey, kita panggil mak-mak alami sebab dia berunsur ke alam, so kita panggil alami. Okey, yang ni pun pelajar boleh guna, cuma memerlukan sedikit kos lah untuk pelajar pergi ke sana. Tapi kalau guna jalan darat, tak ada masalah. Naik bas saja, kita akan hantar sampai ke satu point. Daripada point tersebut pelajar kena jalan kaki lah. Okey, bagus untuk kesihatan sebenarnya. Okey, don't worry. Okey, dan unit aktiviti juga akan merancang aktiviti yang akan menjana hasil untuk PPHP. Sebab penjanaan hasil yang diperoleh ini sebenarnya untuk membantu universiti dan juga PPHP dalam merancang pembangunan terutamanya untuk kemudahan kepada pelajar. Okey, untuk rekod bagi tahun 2019 sebanyak 424 aktiviti pelajar telah dilaksanakan dengan bajet sebanyak lebih kurang 1.45 juta dan kita dapat menjana hasil lebih kurang RM52,000. 52,000 ni daripada pihak luar saja. Kalau kita hitung dengan pelajar-pelajar yang kita bagi percuma dan sebagainya, dia melebihi daripada angka ini. Biasanya 2 kali ganda atau 3 kali ganda lah. Sebab kamerang pun kita boleh kita buka untuk kaki tangan juga guna secara percuma. Okey, mungkin kita boleh tengok maklumat seterusnya. Berkenaan dengan pencapaian dan sasaran ni, yang ni sepintas lalu sajalah, ini apa yang telah berlaku pada 2019. Okey, kita ada FB kita pun ada Insta, walaupun kita orang agak lama tapi kita cuba mengikuti arus kemudahan yang ada pada pelajar-pelajar semua ni. Jadi kita ada semua channel media sosial yang biasanya diguna oleh pelajar. So kita ada 3,876 penyertaan pelajar dalam aktiviti sepanjang tahun 2019. Okey, kita mendapat 20 pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Okey, termasuk pelajar-pelajar kita yang dapat anugerah tokoh siswa dan sebagainya. Okey, kita untuk 2019 satu inovasi utama yang telah kita gerakkan iaitu modul bersepadu HESPA, di mana kat sana nanti pelajar akan dapat profil dia secara menyeluruh melalui sistem. You boleh keep track at any time, where are you right now, are you on the right track, you dah ada semua kemahiran yang patut ada dan sebagainya. Kita akan kumpulkan satu tempat. Okey, kita menjana hasil sebanyak lebih kurang 52,400. Kita ada daripada 424 projek yang telah dilaksanakan atau aktiviti yang telah dilaksanakan tu, kita telah berjaya menghasilkan 9,602 orang pelajar yang di tahap sukarelawan. Okey, program-program berbentuk sukarelawan. Kita ada 4,806 pelajar yang mengambil kursus co-curriculum berkredit sepanjang tahun 2019, dan kita telah menawarkan 136 kursus co-curriculum berkredit sepanjang tahun 2019. Dianya pencapaian yang agak besar pada kami dengan kekuatan hanya 16 orang staf saja. Okey, itu yang dibuat oleh PPHP lah. Okey, mungkin seterusnya kita tengok struktur kursus. Co-curriculum berkredit ni untuk panduan untuk pengetahuan semua pelajar, sama ada anda diploma atau anda ijazah sarjana muda. Co-curriculum berkredit adalah wajib. Anda perlu lengkapkan 3 jam kredit minima untuk co-curriculum. Okey, so 3 jam kredit ni yang minima ni boleh dibuat dengan 2 cara lah. Okey, so kalau ambil tidak berpackage, kita panggil tidak berpackage,
kita ambil 3 jam tu sekaligus melalui satu kursus. Okey. Dan anda juga boleh ambil berpackage. Biasanya lebih 3 jam, kecuali diploma memang 3 jam saja. Tapi untuk degree memang semua kursus berpackage melebihi daripada 3 jam. Okey. Yang paling sikit adalah 4 jam. Okey, iaitu Squad Cisco. Okey, 4 jam kredit. 4 semester, 1 jam kredit setiap satu semester, 4 semester saja dengan kita. Lepas tu kita ada Wataniah Negara. Kita ada Pertahanan Awam. Pertahanan Awam ni adalah 5 jam kredit. Jadi dia akan ada dengan kita selama 5 semester. Okey, 2 tahun setengah. Lepas tu kita ada Wataniah Negara. Wataniah Negara ni kita ada 6 jam kredit. So selama 3 tahun lah dia akan berada dengan kita. Lepas tu kita ada Palapis. Okey, Palapis Udara 6 jam kredit. Okey, dan kita ada Suksis 6 jam kredit. So kita ada 3 badan beruniform yang 6 jam kredit, 1 5 jam kredit, 1 4 jam kredit di peringkat ijazah. So ini adalah maklumat kadet semasa yang kami ada. Palapis Udara kita ada 95 kadet untuk 2 squad, squad 3 dan squad 5. Okey, kita ada Suksis 126 kadet, pun Suksis 3 dan Suksis 5. Sispa, okey, Sispa kita ada 112 kadet. 112 kadet ni sebab kita ada dua, ada 2 pasukan, satu pasukan di Gom Badak dan satu pasukan di Besut. Untuk Palapis Udara dan Suksis ni kita hanya ada di Gom Badak saja sebab masalah teknikal dan juga lokaliti lah. Okey. Cisco kita ada 93 kadet sekarang. 93 kadet tu untuk 2 kampus ya. Untuk kampus kota iaitu pelajar perubatan seramai 15 orang. Dan kita ada pelajar di kampus Gom Badak seramai 78 orang. Okey. And then untuk Wataniah Negara kita ada 81 kadet iaitu Wataniah Negara 3 dan Wataniah Negara 4. So saya dimaklumkan juga kita dah ada calon untuk kadet-kadet baru semua pasukan ni. Dan mereka dalam proses pemilihan lah. Okey. So apa keistimewaan masuk berpackage ni? Uniform ni. Ada orang tanya saya, selalulah tanya saya kan. Apa yang best ni masuk berpackage ni? Secara peribadinya saya dulu pun beruniform juga. Cuma saya dulu bulan sabit merah, tak adalah dalam senarai itu. Okey, zaman dulu itu Palapis tak ada, Wataniah ada. Okey, Suksis tak ada zaman saya belajar dululah. So yang ada masa tu hanya pada puteri Islam, bulan sabit merah. Okey, so saya pun sendiri dalam badan uniform dan saya ambil badan uniform tu. Sepanjang saya berada di Kuza pada masa tu, walaupun wajibnya ambil 2 kali saja, 2 semester saja, tapi saya aktif sepanjang 6 semester. Sebab saya sukakan, saya jenis outdoor. Okey, so pada mereka-mereka yang jenis sukakan kelasakan, seorang yang endurance dia tinggi, okey, seorang yang suka mencuba benda yang baru. So unit package ni, beruniform ni, badan beruniform ni adalah kurikulum yang terbaik yang patut anda pilih lah. Okey. So kelebihannya jika anda berada dalam kurikulum beruniform ni, berpackage ni, okey, kita akan sediakan uniform anda. Okey, jangan susah hati ya. Oh, nanti kalau masuk uniform nak kena keluar duit beli baju, tak. Okey, don't worry, sebab uniform lengkap daripada atas kepala sampai ke kasut. Memang kita sediakan. Okey. Kita juga akan mencuba untuk dapatkan, biasanya kita bagi keistimewaan lah, keutamaan untuk menginap di asrama sepanjang anda attach dengan badan beruniform. Okey. Pelajar-pelajar beruniform juga anda berpeluang mengikuti pelbagai aktiviti yang kebanyakannya dibiayai oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar, seperti aktiviti kem tahunan, aktiviti orientasi, pentauliahan, aktiviti tambahan pasukan dan sebagainya. Alright. Anda juga ada penaung, iaitu kita panggil PPBU, Persatuan Pasukan Badan Uniform, yang akan meneraskan banyak aktiviti untuk anda yang berada dalam uniform ni. Dan aktiviti tu banyak yang
bukan sahaja di peringkat universiti, tapi berperingkat kebangsaan dan juga antarabangsa. PPBU lah biasanya menguruskan jika kita ada program-program CSR di luar negara, seperti apa yang kita dah buat pada sepanjang tahun 2019. Kita ada program ke Patani, menyantuni umat Islam di Patani pada musim ibadah korban. Kita juga ke Jakarta, masa tu kita pergi belajar bagaimana menghadapi bencana daripada pasukan pengaman bencana di Indonesia. Kita juga pergi ke Chiang Mai dan Bangkok. Okey, itu di bawah Cisco. Kita pergi melawat penjara. Itu keistimewaan dia. Setengah-setengah badan ni, contoh macam penjara. You cannot simply masuk penjara kecuali buat salah lah. Na'udzubillah lah, jangan buat salah. Okey, tetapi ahli-ahli Cisco ni, dia diberi peluang. Okey, beri peluang masuk, melihat bagaimana program pemulihan dalam penjara dilaksanakan, bagaimana pengurusan penjara itu dibuat, dan bagaimana menyampaikan pada masyarakat bahawasanya mereka yang lepas bebas itu sepatutnya diberi ruang yang sepatutnya di dalam masyarakat. Begitu juga penggunaan senjata. Kebanyakan pasukan beruniform ni ada peluang menggunakan senjata. Macam Suksis, dia memang ada latihan dia, latihan menembak dia. Palapis sendiri pun dia ada latihan menembak dia. Cisco ada latihan menembak dia, yang memang ada berkala, bukannya orang kata tahun ni je ada, tahun depan tak ada. Dia ada berkala 2 kali setahun dan sebagainya. Okey, itu yang keistimewaan jika anda berada dalam pasukan beruniform. Okey, cuma setiap pasukan uniform ni memang ada limit numbers of participants. Maksudnya kita tak boleh buka kuota banyak sangat. Sebab kita, contoh kalau pelapis udara tu kita terikat dengan agensi dia. SIS pun kita terikat dengan agensi dia. Pelapis bila you tamat kursus, dianugerahkan lieutenant muda, Suksis inspektor, dan Cisco pun inspektor, Wataniah lieutenant muda, Sispa pun lieutenant muda kalau tak silap saya lah. Okey, so kalau anda jenis yang tak minat berpackage yang saya cerita-cerita tadi tu, beruniform, palapis, Suksis semua tu, kalau tak berminat, boleh beralih kepada co-curriculum tidak berpackage yang dia ambil sekaligus, ambil satu semester je, 3 jam kredit sekaligus. Okey, so kita ada lebih kurang 67 kursus kalau tak silap saya dalam di peringkat degree. Daripada 105 tadi tu, sebahagiannya adalah kursus di peringkat diploma dan sebahagiannya lagi adalah kursus di peringkat ijazah. So untuk tidak berpackage di peringkat ijazah ni, untuk kebudayaan teras, kita bahagikan ikut teras ya. Kalau teras kebudayaan kita ada 8 kursus. Antara kursusnya ialah taranum, okey, muzik kompang, seni tari, muzik, alat muzik moden, muzik ensemble, choir dan sebagainya. Untuk kemasyarakatan dan kesukarelawanan, kita ada 2, iaitu pemadam, iaitu perihal pengurusan pencegahan dadah. Okey, lepas tu kita ada projek khidmat masyarakat. Okey, untuk teras kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Lepas tu kita ada keusahawanan dan pembinaan diri. Yang ni banyak. Kita ada fotografi, kita ada catering, kita ada rakan kaunselor, kita ada asas kewartawanan, kita ada apa lagi ya, kita ada asas pengucapan awam. Okey, dan teras yang paling banyak sekali ada kursus adalah teras sukan. Cuma dengan keadaan kekangan semasa ni, saya tak boleh kita tak boleh nak tawarkan banyak sangat sukan. Sukan pun kita akan pilih hanya yang boleh dilaksanakan secara dalam talian saja yang boleh kita tawarkan. So kalau bukan disebabkan COVID ni, kita memang tawar sangat banyak kursus sukan, iaitu bola sepak, handball, golf, squash, kayak, asas pelayaran, bola baling, memang kita sediakan untuk pelajar. Alright. Ni
Tunggulah nanti dalam sistem yang akan tengok apa ni, kursus-kursus apa yang ditawarkan. Dan semua kursus, saya bagi tahu awal-awal semua kursus yang ditawarkan dipanggil first come first serve. Okey, so kota dia terhad. Daftar awal banyaklah pilihan, daftar lambat tinggal pilihan yang awak dah tak nak lah. Itu je. Tapi nak tak nak you kena pilih jugalah. Okey, alright. Seterusnya, ni dari segi jam pertemuan kursus co-curriculum berkredit. So kalau untuk 1 jam kredit, okey, 1 jam kredit 1JK tu yang saya tulis tu, 1 jam kredit. Jumlah jam pertemuan dalam satu semester ada dah 28 jam. Di mana pelajar akan jumpa FESI atau pelajar akan ada kelas 2 jam setiap minggu selama 14 minggu. So totalnya adalah 14 jam. 14 minggu 28 jam. Alright. 3 jam kredit untuk pelajar yang ambil 3 jam kredit. Yang 1 jam kredit tu yang berpackage lah. Yang ambil palapis, yang ambil SUSIS dan sebagainya. Ini adalah total jam anda. Alright. Lepas tu kalau 3 jam kredit, okey, 3 jam kredit, kita ada 3 jam pertemuan pada setiap minggu selama 14 minggu. Jadi total jam pertemuan adalah 42 minggu. Okey. Jadi anda kena pastikan anda hadir ke semua jam pertemuan ini. Okey. Kalau anda tidak hadir melebihi daripada 2 kali, okey, maknanya ada 2 minggu anda tak hadir. So anda boleh diberi surat amaran, dan jika keadaan itu berterusan, anda mungkin diberikan grade F, iaitu dianggap tidak melengkapkan keseluruhan kursus. Okey. So dari segi jadual, kita dah susun setiap hari Rabu jam 2 petang ke atas adalah waktu co-curriculum. Jadi biasanya kelas co-curriculum ni akan berlangsung setiap hari Rabu jam 2 petang dan ke atas. Ataupun dia boleh berlaku malam ataupun dia boleh berlaku petang, lewat petang jam 5 petang. Dia bergantung kepada siapa FESI anda. Kalau FESI anda bukan kaki tangan UNIZA, biasanya kelas berjalan jam 2 petang. Jika fasilitator anda adalah kaki tangan UNIZA ataupun kaki tangan di tempat lain, dia akan memulakan kelas paling awal jam 5 petang. Ada juga yang buat malam, jam 8 malam hingga 11 malam. So bergantung kepada siapa fasilitator anda. So perjumpaan pertama kita, first meeting, saya dah bagi tahu awal tadi, kita akan ada perjumpaan pertama dengan semua pelajar yang mengambil co-curriculum semester ini pada hari Rabu 28 Oktober 2020 menerusi platform FB Live. Nanti kita akan bagi link sebab kita akan buat FB Live daripada PPHP lah. PPHP pun ada FB. So nanti kita akan buat live daripada FB kita lah. Okay, next please. Okay, apa yang you akan dinilai dalam 3 jam kredit? So dalam 3 jam kredit kita ada 5 item. Okay, yang mana kita tengok penghasilan kertas kerja projek pelajar. Okay. Dan dalam kita juga tengok penilaian komuniti terhadap projek pelajar, sebab you punya projek kena buat dalam talian. So kita nak tengok berapa views, berapa likes yang you dapat untuk program you. So kita ada range dia lah. So based on that range nanti kita akan bagi markah. Dia dah ada lah rubrik dia. Okay. Penilaian projek dalam talian, semester ni anda kena buat satu projek, kena rancang satu projek yang akan dilaksanakan dalam talian. Kalau perlu bajet, minta bajet dengan kita. Hantar je kertas kerja dan kita akan luluskan bajet mengikut keperluan. Okey. Dan FESI akan menilai anda sama ada anda ni bagi komitmen yang baik atau tidak. Sama ada anda ni seorang yang memberi committed lah dengan setiap tugas yang diberikan, memenuhi kesemua keperluan yang diberikan, yang diperlukan. Lepas tu ada pembentangan projek. Bagi 3 jam kredit lah. Untuk 3 jam kredit. Lepas tu kita ada untuk 1 jam kredit, kita ada kertas kerja projek, penilaian kerja yang berpasukan sebanyak 20%, penilaian projek dalam talian sebanyak 30%, dan pembentangan projek sebanyak 30%. Itu yang akan membawa kepada 100% lah. Itu yang bestnya co-curriculum tak ada exam. You don't worry. You tak ada satu part yang you kena menghafal, tak ada satu bahagian pun you kena tahu. This is the facts, this is the info yang you kena hafal lah. Alright. Seterusnya, ni tarikh-tarikh penting. Saya rasa bahagian comel pun dah apa ni ataupun BPA dah brief kot pada anda semua.
dia juga terpakai untuk subjek co-curriculum. Okey, pendaftaran akan bermula pada 21 Oktober iaitu esok. Okey, sehingga 31 Oktober. Okey. Dan selepas itu anda kena buat pengesahan pendaftaran. Okey. So pastikan anda buat pendaftaran. Jika anda buat pendaftaran lewat, anda akan ada masalah, kena bayar denda. Okey. Jadi elakkan diri daripada didenda, buatlah pendaftaran dalam waktu yang telah ditetapkan. So selepas anda mendaftar, terutama untuk kursus co-curriculum, selepas anda mendaftar, kita akan bahagikan anda dalam kumpulan, terutamanya untuk kursus-kursus yang banyak kumpulan. Contohnya projek khidmat masyarakat, tak silap saya kita ada 10 kumpulan. Okey, nanti you akan tahulah you ada PKMA ke, PKMB ke, PKMC ke. You kena tahu. Sangat penting untuk pelajar tahu ni. Tahu dia berada di dalam kumpulan mana, tahu siapa fasilitator dia, dan berada di dalam grup perhubungan kumpulan masing-masing untuk mendapat info terkini. So nanti pada 28 hari bulan juga saya akan pastikan semua fasilitator yang terlibat hadir dalam pertemuan tersebut untuk membolehkan pelajar-pelajar tahu inilah FESI yang akan mengendalikan kelas co-curriculum masing-masing. Okey, seterusnya sebelum ni kita setiap minggu kita ada pembarisan mingguan badan beruniform. You boleh tengok kalau tengok dekat channel PPBU, saya rasa ada kot kan. Channel PPBU ada rakaman-rakaman macam mana pembarisan mingguan dibuat. Cuma keadaan semasa tidak mengizinkan kita menghimpunkan sebegitu ramai pelajar pada satu masa. Kalau tidak, setiap hari Rabu pagi you boleh tengok pelbagai warna uniform berada di dataran di depan DEPS tu. Okay. So next, so kita PPHP boleh dihubungi dalam banyak channel lah. Okay, kita ada Insta PPHP HEPA, boleh follow, likes dan sebagainya. Kita juga ada Facebook, okay, PP Holistik Pelajar, itu kita punya Facebook. Pun boleh friends dengan kita, boleh follow juga, okay, follow page ya, alright. Dan kita juga ada laman web pphp.uniza.edu.my. Dekat laman web ni penting juga sebab kat situ ada banyak dokumen-dokumen yang berkaitan, borang-borang yang diperlukan oleh pelajar untuk pengurusan kursus co-curriculum berkredit. Okey, so lokasi kami secara fizikalnya kalau di kampus Gombadak, kita ada di aras bawah bangunan perpustakaan lama, atau lebih tepatnya kita ada di aras bawah, di bawah daripada pejabat TNC HEPA. Okey, so ke atas, tingkat atas pejabat TNC HEPA, kat bawah tu pejabat kita. Okey, dan kita di kampus besut kita ada satu bilik penyelaras, berada di blok D2. Okey, dan boleh dia satu aras dengan pejabat pengarah kampus besut. Okey, so itu sajalah daripada PPHP. Saya tak tahu ada Q&A ke tak. Terima kasih kepada Puan Hairani, maafkan saya, di atas penyampaian sebentar tadi. Alhamdulillah, selepas Puan Hairani menyampaikan taklimat tersebut, sekarang mahasiswa boleh membezakan di antara koko berpakej dan koko tidak berpakej. Okey, terima kasih. Sekian itu sahaja. Nantikan slot seterusnya iaitu
Kelab dan Persatuan pada pukul 11.30 pagi ini.